Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda? Baik, satu tepukan tahniah untuk anda. Terima kasih Kak Mazia, terima kasih kepada MWay Malaysia Sdn Bhd memberi peluang kepada saya sekali lagi untuk berkongsi dengan anda tentang satu topik MWay dari kacamata Islam. Dan saya nak pinjam juga tepukan daripada tangan anda untuk penaja saya yang membawa saya ke dalam perniagaan itu, iaitu Emerald Direct Tuan Haji Arifin dan Haja Azizah. Baik, saya ingat ramai yang dah mendengar tentang topik ini, tapi hari ini kita ulang lagi supaya kita lebih ingat dan supaya kita lebih faham dan kita dapat berkongsi dengan ramai orang di luar sana yang masih tak faham-faham tentang konsep perniagaan MWay pada pandangan kacamata Islam. Walaupun kita dah jelaskan macam-macam tentang perniagaan MWay dari kacamata Islam, dan kita walaupun dah mendengar banyak kali topik ini, kita pun tak berjaya nak menjawab juga. Jadi terpaksa gunakan CD dan sebagainya. Tak kiralah, gunalah apa pun asalkan anda dapat menjawab. Jangan sampai kita kalah dan mereka menang di dalam tuduhan tersebut. Baik. Satu pesanan untuk orang-orang baru di sini. Apa juga alasan ataupun apa juga pendapat yang anda dengar daripada orang luar hari ini yang mengatakan bahawa MWay itu begitu, MWay itu begini, yang negatifnya, anda patut selidik dahulu. Kerana kita sebagai orang Islam, saya bercakap di topik kacamata Islam, kita sebagai orang Islam ada panduan. Dalam Al-Quran dia menyebut, Ya ayyuhallazina amanu, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang yang fasik, seorang yang jahat, membawa kabar berita yang negatif, fatabayyanu, Tuhan kata, selidiklah dulu. Jangan main percaya saja. Jangan menjadi pak turut. Tanya kepada orang yang lebih tahu supaya anda faham apa pandangan Islam. Dan nak tanya pula, tanya orang yang tahu, jangan tanya orang yang tak tahu. Kadang-kadang kita dah tak tahu tentang MWay, pergi tanya orang yang tak tahu sama-sama tentang MWay. Apa pandangan hang tentang MWay? Sebab dia pun tak tahu. Kita ada panduan dalam Quran, dia kata fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang tahu bila kamu tak tahu. Ini sama-sama bodoh. Tanya orang yang tak tahu. Jadi dia pun jawab dengan cara yang dia tak tahu. Jadi sama-sama jadi tak tahu sampai bila-bila pun tak tahulah. Dalam bahasa Islam dia panggil jumud. Jumud. Tak tahulah pernah dengar ke dah. Jumud ni bahasa kita dia panggil dah lah bodoh, sombong pula tu. Itu bahasa dia lah. Baik. Bila kita bercakap tentang kekayaan, hari ini kita tengok, saya nampak selalu, kenapa orang Islam hari ini takut dengan kekayaan? Takut. Nak beli kereta besar-besar takut. Nak cari duit banyak-banyak pun takut. Nak beli motor, nak buat rumah besar, lagi takut. Sebab apa dia kata? Mati nanti duduk dalam kubur juga. Dia tak mau buat rumah besar-besar, sebab mati akan masuk dalam kubur juga. Jadi kekayaan ini menjadi satu kebimbangan kepada orang Islam. Kerana bagi mereka kekayaan ini tidak dituntut dalam Islam. Mereka ikut siapa? Dia pun tak tahu mereka ikut siapa. Sebab pada pandangan Islam, kekayaan itu amat penting dan dituntut di dalam Islam. Dalam Al-Quran ada menyebut, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Tuhan sebut, rebut segala peluang yang ada dalam dunia ni yang boleh menghasilkan habuan di hari akhirat nanti. Maknanya sembahyang, solat, zakat dan sebagainya boleh membawa pahala di hari akhirat. Ini yang banyak penceramah agama membahaskan, tapi dia tak bahas ayat di depan. Wala tansa nasibaka minad dunya. Allah sebut juga, jangan lupa habuan di dunia pun kena rebut juga. Yang ni banyak penceramah tak berani bahas. Dia takut tak jadi suka kepada dunia pula. Memang kita patut suka dalam dunia. Cuma kita tidak mengilahkan, dalam bahasa agama kita mengilah, menjadikan dunia ni sebagai Tuhan kita. Ataupun kita anggap macam kita akan hidup selama-lamanya. Baik, dalam ayat yang kedua Allah sebut lagi, Al-mal wal banun. Saya baca tafsiran tu. Harta dan anak-anak itu adalah perhiasan dunia yang tidak ada nilainya, yang tidak ada faedahnya. Ini maksud dia. Dan ini pun penceramah kita, dia bahas sampai situ aja. Dia tak sambung di hujung. Wal baqiyatus salihat khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Dan yang kekal hanya amalan soleh sahaja. Jadi amalan soleh itu apa? Amalan soleh yang datang daripada al-mal, daripada harta. Amalan soleh yang datang daripada anak-anak yang kita bimbing ke arah kebaikan. Jadi dia akan jadi amalan soleh. Sebab itu bila orang kata harta tak boleh bawa mati, memang betul. Harta tak boleh bawa mati. Tetapi
amalan yang kita lakukan menggunakan harta, yang tu boleh bawa mati. Kita kena faham konsep Islam yang sebenar bagaimana. Sebab hari ni kalau kita nilai balik, orang yang banyak melakukan pahala menggunakan duit ringgit dan juga kekayaan hanyalah orang yang ada duit, orang yang kaya. Bila kita kaya, kita dapat memberi zakat, kita dapat bagi derma, bagi sedekah dan sebagainya. Semua yang kita bagi itu akan ditukarkan menjadi satu amalan soleh. Yang tu yang akan kekal, kata Allah. Tapi orang miskin hari ini, dia hanya mampu menunggu sahaja sedekah, jariah dan zakat-zakat yang orang nak bagi. Ramai orang ni menunggu zakat. Tak renti-renti pergi pejabat zakat, nak tengok dia layak, tak layak, dia layak, tak layak. Dia tak mau nilai adakah aku layak nak bayar zakat. Dia hanya nilai adakah aku layak nak dapat zakat. Sebab kita hanya menanti untuk menerima, tapi kita tidak berusaha untuk memberi. Dalam hadis dia sebut, al-yadul ulya khairun minal yadus sufla. Tangan yang memberi pada orang yang banyak-banyak ni lebih baik daripada tangan yang hanya duk tunggu orang duk bagi kat dia. Saya cakap Kedah lagi boleh faham kot noh. Saya tak boleh ubah bahasa KL, minta maaf lah. Dia jadi tak sedap, bahasa KL ni dia lembut sangat. Saya muka garang-garang, cakap kena macam tu. Dia kena cengih. Orang Kedah kata cengih, garang lah. Baik. Dalam ayat Quran lain, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Yang ni doa semua orang baca, saya ingat. Siapa semayang duk baca rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Tapi makna apa pun tak tahu. Tahu? Oh, yang tak tahu. Yang tak tahu ada. Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita minta ke Tuhan, bagilah dunia ini untuk aku. Bagilah kebaikan di dunia ini untuk aku. Wa fil akhirati hasanah, dan akhirat pun aku nak dapat kebaikan juga. Maknanya kita selalu minta kebaikan dunia. Tapi dalam hakikat di luar kita tak suka dunia. Kita kata dunia hanya sementara. Dunia memang hanya sementara. Yang sementara tu nak kena rebut. Yang kekal ni dia akan kekal sampai bila-bila. Yang sementara ni kita kena buat betul-betul supaya kita tak silap langkah, supaya kita tak tersesat daripada fahaman Islam yang sebenar. Jadi banyak lagi hujah dalam Islam yang menunjukkan Islam begitu menekankan kita bahawa untuk mencari kekayaan itu lebih baik daripada kita menjadi miskin. Sebab itu dalam satu hadis, dalam satu dia panggil hikayat, bukan hikayat, sejarah Nabi dulu, ada satu sahabat datang berjumpa dengan Nabi. Dia kata, Rasulullah, mereka golongan yang kaya-kaya boleh mendermakan harta mereka kepada orang miskin. Mereka mendapat pahala yang lebih di sisi Tuhan. Sedangkan aku orang miskin, aku tak boleh nak bagi apa-apa. Maka tak adillah untuk aku yang dilantik sebagai orang miskin berbanding dengan mereka yang diberi rezeki oleh Allah. Nabi kata, boleh, hang boleh dapat pahala sama macam mereka. Baca qul huwallah 3 kali tiap-tiap hari, hang dapat sedekahkan pahala itu sama macam mereka sedekah duit. Dia kata, kalau macam tu, mereka pun boleh baca qul huwallah. Mereka pun boleh baca qul huwallah 3 kali sambil menderma. Mereka dapat 2 kali ganda. Nabi kata apa? Itulah nasib orang kaya. Jadi kita kena faham, mau tak mau memang orang kaya akan lebih. Jadi saya nak buktikan di sini, kekayaan itu penting dalam Islam. Jangan takut untuk cari duit banyak-banyak. Baik. Macam mana nak kaya? Macam mana nak kaya? Macam mana nak kaya? Macam mana nak cari duit banyak? Dalam Islam dia ada bagi panduan, at-tis'atu rizqa fit tijarah. Kita kena ingat, saya dah mengaji satu hadis dulu, bila kita mati nanti, kita jumpa dengan Tuhan, hidup kita mati dalam keadaan miskin, anak-anak terbiar, bila mati anak hantar pergi rumah anak yatim, banyak yang berlaku macam tu. Kita dalam kubur akan disoal oleh Allah. Mana tanggungjawab kamu? Bila kamu mati, kamu meninggalkan anak-anak di luar, di dunia, tanpa ada nafkah. Apa kita nak jawab? Rezeki aku hanya setakat itu saja. Kita jawab depan Tuhan macam tu. Tuhan kata tak. Kita hari ni mungkin kita makan gaji kita kecil. Kita boleh jawab kat Tuhan ke? Gaji aku dulu di dunia kecil je. Siapa suruh makan gaji? Tuhan suruh menega. Nabi kata, at-tis'atu rizqa fit tijarah. 9 daripada 10 pintu rezeki ada dalam perniagaan. Aku habaq dah, hampa tak mau dengar. Hantar Nabi meh habaq, tak mau nak percaya. Itu jadi masalah. Jadi hari ini kita dah terjawab. Nabi dah bagi tahu 9 daripada 10 pintu rezeki ada dalam perniagaan. Jadi untuk orang-orang yang makan gaji hari ini, berniagalah sama. You akan dapat 10 daripada 10 pintu rezeki. Full daripada orang yang berniaga saja. Rebut. Maknanya hari ini Quran, hadis dah ada. Cuma pergi belajar. Tanya orang yang lebih tahu. Fahamkan tentang benda ni. Sebab benda-benda macam ni, anda jangan pergi mengaji di masjid. Orang tak ajar.
Guru di masjid dia hanya ajak ambil semayang, nak semayang macam mana. Saya ingat saya hidup 29 tahun, saya pergi masjid. Tak habis kita tajuk tu. Panjang. Bab wuduk mengaji, lepas saya masuk sekolah menengah pergi pula masjid tu, bab wuduk balik. Dia ulang balik. Dia tak masuk bab perniagaan ni. Bab perniagaan ni dia panggil dalam Islam bab muamalat. Ada dalam Islam, tapi tak banyak guru yang berani mengajar. Dia takut sebab bab muamalat menjurus kepada kekayaan. Dia bimbang. Dia takut orang salah faham tentang Islam. Sebab kita tak mau nak faham dulu bahawa bab muamalat itu penting. Baik, kita nak berniaga untuk jadi kaya. Nabi dah sebut 9 daripada 10 pintu rezeki ada dalam perniagaan. Dan perniagaan hari ini bermacam-macam. Especially kita di Malaysia hari ini terkenal dengan multi-level marketing. Banyak orang faham hari ini. Nak kaya buat multi-level marketing lah. Buat MLM, buat direct selling. Banyak. Kita nak pilih yang mana? Orang Islam dia kena pilih perniagaan yang ikut syariah. Hari ini saya nak beritahu ke anda, kenapa saya pilih Amway berbanding dengan another way yang ada di luar sana. Banyak lagi yang lain pun boleh menghasilkan duit. Saya percaya yang mana ada di sini semuanya menghasilkan duit. Kalau tak boleh hasilkan duit, mereka tak boleh bertahan sampai hari ini. Mereka juga boleh menghasilkan duit. Tetapi saya lebih memilih kepada syarikat yang menjurus kepada syariah. Yang lulus di sisi syariah. Kenapa Amway? Salah satu sebab saya memilih Amway. Dalam Islam, dalam Al-Quran menyebut, satu perniagaan, satu faktor ataupun satu syarat perniagaan yang mengikut syariah adalah perniagaan yang bebas riba. Dalam Quran sebut, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Aku halalkan sebarang jual beli. Yang aku haramkan cuma riba, iaitu perniagaan yang terlibat dengan riba itu tidak dibenarkan. Jadi saya cuba tengok dalam Amway ada tak riba? Anda cuba perhati di sini. Kita tiap-tiap bulan ada EPP, Easy Payment Plan. Dan kadang-kadang kita ditawarkan zero interest payment plan menggunakan kredit card, 12 kali bayaran dan 18 kali bayaran. Contoh saya bagi di sini. eSpring. Kalau kita mengambil satu package EPP di mana 4 kali bayaran dalam masa 4 bulan. Bulan pertama bayar 800, kita dah dapat eSpring. Bulan kedua 800, bulan ketiga 800, bulan keempat pun still 800. Di mana jumlahnya menjadi RM3,200 dengan bayaran hutang sebanyak 4 kali. Kita berhutang tau. Tapi kalau kita beli cash berapa eSpring? Sama juga RM3,200. No interest. Tidak ada riba. Dan sebab riba ini diharamkan oleh Islam. Yang ni je nak tolong. Hang tak ada duit? Tak ada duit, aku bagi 4 kali bayaran. Jadi zero interest juga. Jadi fair. Orang kaya ambil cash. Orang yang tak apa nak kaya ni ambil easy payment plan. Dia boleh ringan sikit. Bayaran tetap sama. Sebab Amway lebih kepada keadilan. Keadilan. Baik. Sama. Kita beli Noza Bread Maker. Contohnya, bayaran bulan pertama 213, bayaran bulan kedua 211, 211, 211. Jadi jumlahnya menjadi 846. Anda beli cash pun sama, 846 juga. So tidak ada lebih, tidak ada kurang di situ. Semua orang mendapat habuan yang sama untuk memiliki mesin bread maker ini dengan harga yang sama. Anda tak mampu, anda boleh buat secara ansuran. Anda mampu, anda ambil cash sebab harganya tetap sama. Cuba anda pergi beli barang di Kod Memok tengok. Boleh dapat lah. Tilam ni 1,000. Kalau bayar 12 kali, 1,000 juga lah. 2,500. 1,500 lagi itu riba dia panggil. Company. Tak tahulah anda fikir ngeri saya kata riba. Apa yang lebih riba lah. Saya cuma nak kata di sini, anda yang bekerja hari ini, kita kena fikir, kita mendapat sumber pendapatan daripada satu syarikat yang memperdagangkan barangan produk yang terhasil daripada kutipan riba. Bagaimana dengan kesucian gaji kita? Walaupun kita buat kerja ikhlas, kita buat kerja betul, tapi sumber pendapatan tu dia dapat daripada mana? Ini menyebabkan banyak anak-anak muda hari ini bila dapat anak dia panggil apa? Degil. Bahasa Kedah dia panggil ketegak. Tak dengar cakap. Degil. Kenapa kita heran? Aku hantar pergi tuition, pergi mengaji Quran, pergi mengaji ustaz tu. Macam-macam ustaz dah jumpa. Tak mau nak elok juga. Sebab sumber pendapatan yang kita bawa balik bagi dia makan tu tidak bersih ataupun tidak datang daripada sumber yang betul-betul suci. Walaupun kita buat kerja halal, tapi sumber pendapatan dia kurang suci. Sebab tu saya kata, apa pendapatan yang anda dapat daripada Amway hari ini, anda kena yakin anda mendapat pendapatan yang suci dan murni sebab Amway tak pernah terlibat dengan riba. Even HQ ni pun dibina dengan harga 100 juta,
cash, tunai. Amway tak buat loan bank. Jadi kita kena berbangga, kita satu company yang bebas riba. Kemudian sistem yang adil. Di mana adilnya? Dari segi plan marketing. Okey, anda cuba tengok di sini. Adilnya perniagaan Amway. Bila orang tengok macam ni, orang kata, sah dah piramid sistem. Sebab bentuk dia piramid. Betul, bentuk piramid. Semua bentuk piramid. Kalau anda makan gaji pun hari ni, siapa yang duduk di atas sana? CEO. Berapa orang CEO? Seorang ya. Bawah tu, tu dia punya timbalan CEO. Saya pun tak tahulah pangkat dan syarikat lagu mana, saya tak pernah kerja. Datuk pandai. Ni timbalan dia, ni timbalan dia, yang ni pengurus-pengurus dia, yang ni kerani-kerani dia, yang ni semua dia panggil apa? Pekerja-pekerja ataupun buruh-buruh. Siapa duduk atas tu dia kaya lah. Piramid tak? Organisasi pekerjaan anda di luar pun piramid. Even anda cikgu pun. Berapa orang pengetua dalam satu sekolah? Satu je. Dia bos. Lagi dia tak pi, anda tak boleh duduk kerusi dia. Anda kena bagi dia pi dulu. Tu jadi asak dengki banyak dalam badan tu. Bila aku boleh duduk kerusi tu tak tahu. Amway tak payah. Amway bila anda jalankan perniagaan ini dengan betul, walaupun anda duduk di atas, ataupun anda duduk di tengah, ataupun anda duduk di bawah, dia ambil kira siapa yang bekerja lebih. Anda cuba tengok, walaupun dia graduate, dia hanya surveyor. Tapi Tok Wan ni dia ada cucu banyak. Dia sponsor semua cucu-cucu dia. Dia jadi crown. Dia lebih kaya daripada yang graduate di atas. Adil. Walaupun dia masuk lewat, tapi dia berjaya dulu daripada upline yang di atas. Dan kita ada banyak bukti sekarang kita boleh tengok. Tak payah nak cerita panjang-panjang di sini. Baik, dari segi produk. Saya suka tentang produk. Sebab Islam menekankan bahawa bila nak menjalankan satu perniagaan yang memperdagangkan produk, produk pun kena ikut ciri-ciri yang Islam suruh. Apa ciri-ciri Islam? Dalam satu ayat Al-Quran, ayat surah Baqarah, Allah sebut situ, bila Allah nak cipta Nabi Adam, Allah jumpa malaikat, Allah kata, aku akan cipta khalifah di atas muka bumi. Kita lah khalifah. Malaikat kata, qalu ataj'alu fiha man yuftidu fiha. Malaikat terkejut, ya Tuhan, takkan hang nak cipta manusia yang akan merosak binasakan bumi engkau? Siapa masuk malaikat ni? Kita lah. Beli sabun cap matahari cerah, habis botol plastik, buang di luar, jatuh atas tanah. Dia boleh mencemarkan alam sekitar, boleh menipiskan lapisan ozon. Semua benda ini boleh merosakkan alam. Itu yang malaikat bagi tahu tu. Tetapi hari ini siapa yang guna barang Amway, insya-Allah kita terselamat sebab produk kita tidak mencemarkan alam. Anda nak bebas daripada ayat yang malaikat sebut ni, anda kena guna barang Amway. Mau tak mau, anda kena guna. Kalau tidak, anda termasuk dalam man yufsidu fiha, makhluk perosak. Bubur racun makhluk perosak, habis ke dah, senang. Sebab dia hidup merosak alamnya. Hari ini nak hidup di bumi Tuhan, jangan jadi macam ni. Tuduhan malaikat, kita kena guna barang Amway, insya-Allah kita selamatkan alam sekitar. Kemudian Allah sebut, wa kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Datuk sebut tadi, halalan thayyibah ini penting untuk kita faham. Banyak orang cuba manipulasikan benda ni. Orang kata halalan, semua produk dalam Malaysia ini kebanyakan mendapat sijil halal. Tetapi tak banyak produk company direct selling boleh menghasilkan produk yang tayyiban. Tayyiban dalam erti kata yang terkini, maksudnya yang paling terbaik, iaitu berkualiti. Dan dari segi halal, kita ada sijil halal. Sudah, jangan tanya lagi. Ivanka tak ada jakim, tak ada cop di botol. Banyak songeh. Kadang-kadang saya tunjuk sijil halal, tak ada cop jakim pun. Ini Ivanka, jakim tak ada pun. La ilaha illallah. Ada Ivanka, sudahlah. Nak jakim buat apa lagi? Dia diiktiraf oleh JAKIM. Kita dah lulus kategori pertama produk yang halalan. Tapi di mana tayyibannya? Tayyibannya adalah di sini. Kita menghasilkan produk kita daripada ladang yang disahkan organik tiap-tiap tahun. Ladang kita tak guna racun, tak guna bahan kimia, tak guna makhluk perosak apa semua, tak ada. Jadi ladang kita adalah ladang yang terbaik. Kemudian bila dah okey, dah masak, kita dah kutip, kita proses sendiri di makmal kita sendiri, saintis kita sendiri, mesin kita sendiri. Dan bila dah tercipta elok, kita patentkan pula supaya orang tak boleh tiru kita punya kualiti. Jadi hari ini siapa boleh kata produk Amway tak ada kualiti? Kita dah sempurna dua kategori. Satu, produk kita halalan, yang kedua produk kita adalah tayyiban, produk yang paling berkualiti. Hari ini kalau company itu tak ada ladang, company itu tak ada saintis, tak boleh nak patent, tak ada research and development, tak ada pusat-pusat penyelidikan macam Amway ada, selagi itu dia bukanlah menghasilkan produk yang berkualiti macam Amway dapat hasilkan. Kemudian jimat, produk kita jimat. Ramai orang kata barang Amway mahal. Sebab dia tak tanya orang Amway, dia pergi tanya orang hak lain-lain punya way. Memanglah mereka tu kata mahal.
Jadi kita di sini kita perhati, sabun cuci pinggan macam Puan Syamsina kata tadi, boleh basuh sebanyak 30,000 biji pinggan. Oh, saya tak tahu, saya tak pernah bilang berapa kali saya basuh pinggan di rumah. Saya makan tak banyak tu, kan? Tapi hari ini nak bagi faham lagi senanglah. Kita kata satu botol ini boleh dicairkan maksimum yang mungkin 33 botol. Yang mana satu botol jatuh harga 80 sen sahaja dengan saiz 500 ml. Yang bersama dengan sabun Cap Matahari Cerah 500 ml harga dia RM3.70. Nak beli RM3 kan nak beli 80 sen? 80 sen kita nak berjimat. Baru ni saya pergi jual iron. Jual iron MW. Memang tahu dah barang dia mahal. Iron sampai 1,000 lebih. Aku beli kat Tesco 200 ya. Nak beli iron macam ni, jangan pergi di Tesco. Pergi di Jasco. Anda akan jumpa satu iron yang hebat. Ambil handphone nak murah. 1,599. Nak murah kan? Jenama sama, Philip. Warna aja hijau, function semua sama. Tapi pasal apa dia jual mahal? Oh dia kata, ni produk bagus malah mahal. Oh tadi aku jual MW hang tak kata bagus pun. Sebab dia hanya mencari alasan untuk tak mau beli barang kat kita. Dia tolong depa tak apa, dia tak tolong kawan-kawan dia. Okey? Baik. Innal bai'a an taradin. Ini penting. Islam kata nak buat berniaga, ingat. Dalam perniagaan yang anda buat itu mesti ada saling reda meredai, saling setuju menyetujui, saling suka menyukai. Anda jual produk, pastikan dia suka produk anda, dia berpuas hati dengan produk anda dan anda berpuas hati dengan duit yang anda terima daripada dia. Ini penting. Innal bai'a an taradin. Kalau dia tak reda dengan produk kita, dia boleh pulangkan balik dan kita patut bagi duit dia balik. Sebab inilah bisnes yang ditekankan di dalam syariah. Ada dalam MW? Ada. MW dah sediakan pun. Kita saja tak pernah bertanya, ada tak sistem money back guarantee dalam MW? Sistem money back guarantee, Islam dah sebut awal lagi. Ricky Eng, ini contoh saya nak bagi. Bagaimana orang yang dulu seorang welder, hari ini dah boleh berjaya di dalam perniagaan MW. Di mana seorang dulu hanya penjajah biasa, bak kutih, hari ini boleh berjaya dalam perniagaan MW. Di mana dulu seorang penjajah yang biasa, cakotiau, hari ini boleh berjaya dalam perniagaan MW. Sebagai seorang postman sahaja dahulu ni, sekarang dah boleh berjaya dalam perniagaan MW. Apa maksud dia? Kita kena faham. Apa yang saya faham, saya tak tahu bagaimana anda faham. Saya faham ini satu nikmat. MW datang ke Malaysia sebagai satu rahmat dan sebagai satu nikmat untuk kita mengubah kita punya future. Untuk kita menjanjikan masa depan yang lebih baik. Nikmat-nikmat beginilah kita kena kongsi dengan orang. Siapa suruh? Quran suruh. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadith. Sebarang nikmat yang anda dapat dalam MW hari ini, anda kena pergi share dengan orang. Pakai LOC, bagus, pergi share dengan orang. Pakai artistry, cantik, pergi share dengan orang. Makan vitamin, sihat, pergi share dengan orang. Fahadith. Maka terjadilah satu sistem networking yang kita buat pada hari ini. Disebut dalam Islam. Tapi masih ramai yang tak percaya pada multi-level marketing. Katanya piramid sistem, Islam ada. Islam sebut. Tapi pastikan yang kita dapat itu adalah nikmat. Ada buat multi-level hari ini yang dapat azab pun ada. Dia pergi share dengan orang. Dia buat loan banyak-banyak, dia tak larang nak banyak, dia pergi hasut orang. Jom, berniaga dengan aku. Loan RM20,000. Itu dia bukan share nikmat, dia share azab. Kita duduk elok-elok, pergi azab kita. Kita pun terpedaya, termasuk sekali dengan dia. Okey? Jadi, Quran suruh share benda nikmat. Hari ni kalau anda tengok orang-orang yang berjaya di depan ni. Ada mereka dapat azab dalam MW. Mereka dapat banyak nikmat. Dan mereka nak share dengan kita. Saya pun nak share dengan anda. Dan anda pun patut share dengan orang lain yang di luar sana. Yang masih tak nampak nikmat dalam MW cukup banyak untuk dikongsi bersama-sama seumat dengan kita. Kalau anda dengar macam ni penjelasan, kalau anda masih lagi buntu ataupun nampak tak jelas tentang perniagaan MW yang begitu Islamik ini, anda kena ingat dalam satu ayat Al-Quran Allah sebut. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Walahum adhanun la yasma'una biha. Allah sebut. Mereka ada hati tapi tak mau nak faham kata orang. Mereka ada mata, orang dah cerita buat tak nampak. Mereka ada telinga, orang dah habaq buat tak dengar. Apa jadi? Allah sebut di hujung tu ulaika kal an'am. Mereka itu tak ubah macam binatang. Bukan saya sebut, Quran sebut. Kita duduk mayang dulu. Ulaika kal an'am. Sedap tu imam tu baca. Dia kata kamu macam binatang. Kita tak faham, kita kata sedap. Sebab kita kena faham. Duk bagi macam-macam tak mau nak faham juga. MW duk piramid sistem situlah.
Macam binatang. An'am. An'am ni binatang yang melata. Macam kita sebut sini kalau bahasa kasar dia kata lembu. Macam lembu. Kalau orang Kedah kata macam beruk mak yeh. Sebab Allah sebut lagi balhum adal. Mereka itu bukan setakat macam binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Sebab tu orang Kedah kata beruk mak yeh, dia double sikit. Kalau sebut beruk je macam binatang, mak yeh tu adal, yang lebih tu. Anda kena faham tu. Baik. Bila dah jadi macam ni, apa yang berlaku? Allah tutup hijab terus dalam hati kita. Inilah orang yang jadi fanatik anti MW sampai ke mati aku mati hidup balik aku tak sign MW. Sebab apa? Allah dah sebut summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Allah pekakkan mereka, Allah bisukan mereka, Allah butakan mata mereka sampai bila-bila. Fahum la yarji'un. Allah takkan buka balik dah. Padam muka hangpa. Ni yang dengar-dengar hari ni, tak pergi turun tak sign, hangpa jaga. Tu dia. Jadi, baik, huraian balik. Kenapa saya pilih MW secara peribadi? Saya suka MW satu, kita ada 500 orang saintis dan pakar dalam bidang masing-masing. Hari ini kita nak buat vitamin, kena panggil orang yang pakar bahagian vitamin. Jangan panggil mekanik hak duk perbait kereta hari ini. Mai buat vitamin tak boleh, bukan bidang dia. Sebab Quran sebut, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Minta tolong pada orang yang tahu kalau kamu tak erti. Yang kedua, produk halalan tayyibah. Wa kulu mimma fil ardi halalan tayyibah. Allah suruh kita makan apa yang ada di bumi. Asalkan ia adalah halal dan terbaik, berkualiti. Produk mesra alam. Macam malaikat sebut tadi, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Kita nak keluar daripada orang ataupun makhluk perosak ni, kita akan menggunakan produk MW, iaitu produk yang mesra alam. Lagi sistem yang adil dan saksama. Allah sebut dalam Al-Quran, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah suruh kita melakukan keadilan dalam apa jua bidang, termasuk perniagaan ini. Kemudian ada jaminan kepuasan. Nabi sebut innal bai'a an taradin. Kemudian sistem tolong menolong. Allah sebut dalam surah Maidah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kamu dalam keadaan yang baik, dalam hal yang baik-baik dan juga perkara yang bertakwa kepada Allah. Hari ini kita ajak orang buat MW, kita ajak dia buat jahat kah? Tak, kita nak bantu dia. Kita tolong dia ke arah kebaikan. Tolong menolong macam ni yang Tuhan suruh kita buat. Tapi dalam benda yang lain kita boleh tolong menolong walaupun benda itu wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kamu tolong menolong dalam perkara yang memusuhkan kamu antara satu sama lain. Tiada komisen tersembunyi. Sponsor orang tak dapat duit. Pendek kata macam itulah. Company lain, anda sponsor orang, anda dapat duit. Itu dia panggil bonus tersembunyi. Sebab orang yang disponsor tu, dia tak tahu pun duit dia diambil oleh upline yang sponsor. Allah sebut, ya ayyuhalladzina amanu, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, illa an takuna tijarah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu makan harta daripada kalangan kamu dari sumber yang dia tak sedar. Illa an takuna tijarah. Kecuali apabila berlaku perniagaan, baru kita boleh dapat hasil. Maknanya hari ini kita sponsor orang RM85. Berapa sen kita dapat? 1 sen pun tak ada, 1 poin pun tak ada. Sebab tidak boleh makan. Sebab kita belum berniaga. Dia pergi beli barang di kedai MW, baru dia dapat PV dan kita dapat PV sebab dah berlaku perniagaan di situ. Itu yang Islam suruh. Kemudian kita sebut lagi, tidak terlibat dengan riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Jadi semua poin ini yang menyedarkan saya bahawa yang dulunya selama 5 tahun saya tak buat MW. Daripada tahun 2001 sampai 2000 berapa? 5 tahun bilang sendirilah. Saya tak buat MW sebab saya duduk kaji ni. Betul tak betul MW ni? Yang bini saya duduk tergedi-gedi nak buat MW dah. Saya kata tak suruh buat sekan-sekan sangatlah, buat pelan-pelan sudahlah. Sebab nak suruh dia berhenti. Tapi tak payah. Sebab isteri saya ni memang anak orang MW. Dia beranak-beranak tu MW dah. Saya ingat kalau kita kepak som-som tulang, dalam som-som tulang pun kasih memori ada dalam tu. Tak boleh buang. Dia ada ditanam otak positif tentang MW. Jadi saya nak larang dia tak boleh, nak elak daripada bergaduh, saya kaji sat MW ni. Dari sudut kacamata Islam, lastly saya dapat keputusan yang begini dan saya rasa MW lah hari ni yang saya nak sangat ada dalam diri saya supaya saya dapat berkongsi dengan ramai orang hari ini, orang Islam khususnya dan orang semua rakyat Malaysia umumnya supaya kita sama-sama berjaya di dalam perniagaan yang cukup Islamik ini. Jadi saya sudahi perkongsian saya pada hari ini dengan ucapan wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu tepukan lagi buat Platinum Direct Distributor Muhammad Syukri.